Okey, saya start dulu. Baik. Hari ini saya akan masuk tajuk bab 4 tingkatan 4 iaitu indeks, search dan logaritma. Untuk tingkatan 4 tahun lepas, awak sepatutnya duduk dalam berada di tajuk bab 5 indeks dan logaritma. Tahun lepas tajuk dia indeks dan logaritma sahaja. Untuk KSSM tingkatan 4 2020 dia ada tambah satu iaitu search. Okey. Dan search kita untuk siri kali ni, saya akan ajar tajuk ini. Saya akan ajar 3 kali lah. Hari ni saya akan ajar indeks. Okey, lepas tu second round mungkin search dan logaritma gabung sekali. Ataupun hari ni saya masuk indeks dengan search sedikit. Yang akan datang saya akan masuk search dengan logaritma sedikit. Search sikit dan logaritma. Sebab antara 3 tajuk ni, search yang paling sikit lah. Dia tak banyak. Okey, yang lain ni sebab dia dah berada lama dalam tajuk iaitu indeks logaritma. Tahun lepas tajuk dia indeks dan logaritma dan tahun ini KSSM dia tambah search. Okey. So dia tulis kat sini kat buku teks awak apakah yang akan dipelajari. Ni ada 3, ada 4 benda: hukum indeks, hukum search, hukum logaritma dan juga aplikasi indeks, search dan logaritma. Okey. So tak ada masalah ini. Sebelum saya teruskan, kita akan tengok beberapa hukum indeks ataupun kita kata hukum indeks ni awak dah belajar tingkatan 3 tak silap saya, betul ke? Tingkatan 3, tingkatan 2 untuk form 4. Untuk form 5 awak belajar masa form untuk form 5 awak belajar masa form 3. Okey, masa tu PT3 form 3. Untuk form 4 saya tak pasti sebab saya tak pernah mengajar tingkatan 3 KSSM. Mungkin belajar bila ni hukum indeks ni? Ada siapa-siapa boleh beritahu saya? Pernah belajar tak hukum indeks? Seorang pun tak nak jawab ni. Jangan macam tu. Saya tak ingat. Tak ingat. Astagfirullahaladzim. Benar. Pernah belajar hukum indeks? Okey, tak apa. Baik, hukum indeks ni awak first sekali sebelum kita belajar hukum indeks, yang penting sekali yang awak kena tahu adalah hukum indeks ni ada beberapa hukum yang awak kena hafal. Okey, mesti kena hafal. Tak hafal hukum indeks, kita tak boleh belajar hukum indeks lah. Awak tak hafal law of indices, awak tak akan boleh survive dalam tajuk ini. Okey, mesti kena hafal. Okey, hafalan awak yang pertama, ini semua mungkin yang form 3 dulu, iaitu yang pertama awak kena hafal A kuasa M kali A kuasa N mesti A M tambah N. Boleh? Boleh. Okay, contoh dia macam sekejap, saya pergi dekat skrin lain boleh tak? Hello, dengar suara saya? Dengar. Dengar lagi ya, sebab saya dah tertutup tapi ada lagi, tak apalah. Sekejap. Okey, saya pergi skrin kosong. Nampak skrin ni? Nampak. Okey. Saya kata tadi yang pertama kita kena tahu AM kali AN. So awak akan tulis AM tambah M, betul? Betul. Okey, contoh dia, antara contoh yang kita boleh buat adalah T kuasa 2 kali dengan T kuasa 3 sama dengan T kuasa 5. 5. Syarat dia base mesti sama. Okey, syarat dia base mesti sama. Asas dia mesti sama. Okey, sebelum saya terlupa saya kena bagi tahu sedikit. Yang ni nama dia base ataupun asas. Yang ni nama dia, apa nama dia? Siapa boleh ingat? Apa nama dia? Kuasa. Ataupun bahasa Inggeris power lah. Okey, itu nama dia. Kalau saya sebut base kena sama tu, A satu dia bagi rumus dia A kuasa M kali A kuasa N. Dia tak sebut A kuasa M kali B kuasa N. Sebab dia nak menunjukkan bahawa nombor atau unknown itu kena sama. Okey, jadi macam ni kita boleh buatlah T, T, T. Di atas kita tambah saja.
Baik itu untuk contoh yang pertama ataupun hukum indeks yang pertama. Untuk hukum indeks yang kedua, kita kena tahu yang bahagi pula, iaitu A kuasa M bahagi A kuasa N. Awak akan dapat M apa? Tolak N. Tolak. Tolak N. Okey, M tolak N. Yang ni sama juga, basic awak kena tahu. Kalau siapa nak tanya apa-apa, awak boleh tanya terus, awak boleh tanya terus. Sebab saya kadang-kadang tu saya tak nak awak senyap je. Saya tak mau, saya rasa seseorang diri, keseorangan. Okey, mesti ada ni lah, balas-balas sikit, cakap-cakap sikit, tak apalah. Kalau nak tanya lah. Cakap ha pun tak apa. At least saya tahu awak ada kat sana lah. Kalau tidak saya macam, yelah, orang jiran sebelah dah kata saya gila dah. Nombor tiga, hukum yang ketiga adalah A kuasa M dalam kurungan N. Jadi apa jadi nak jadi je lah. A M N. Okey, awaknya darab saja. Dia berbeza dengan darab dengan bahagi tadi. Untuk kurungan kita darab. Okey, saya harap awak hafal. Yang keempat, kita ada A B kat luar M. So, apa akan berlaku kat luar adalah A M B M. Maknanya kita darab. Sebenarnya ni satu. Kembangkan je lah. Okey, kita kembangkan jadi A kuasa M, B kuasa M. Yang kelima, kita ada A per B kuasa N. Yang ni pun sama macam tadi. Dia akan jadi A kuasa N per B kuasa N. Okey, ini awak kena hafal lah. Ada berapa? 5. Dan benda lain yang awak kena hafal, yang pen saya gunakan sekarang ni, pen warna hijau. Yang ni awak kena hafal juga. Okey, apa dia yang ni? Yang ni A kosong. Sama dengan berapa? Kosong. Apa dia? Salah, bukan kosong. A Satu. kosong jawab. Satu. Okey, jawapan dia 1. A kuasa negatif N bersamaan dengan 1 per A kuasa N. Okey. Yang ni kalau saya bagi contoh, kalau yang A tadi tu, A kosong sama 1 tu, contoh kalau saya ada K kosong, jawapan dia 1. Kalau saya ada 1000 kosong, jawapan dia 1. Okey. Kalau yang contoh yang bawah ni pula, kalau saya ada A kuasa negatif 10, saya boleh tukar kepada, dia boleh jadi 1 per A kuasa 10. Okey, sentiasa 1 di atas. Okey, sentiasa 1 di atas. Dan kalau ada lagi ke? Oh ya, ada lagi. Kita boleh tambah lagi A kuasa 1 per N. Dia akan jadi apa? N apa tadi? Dia akan jadi punca kuasa A. Di sini N lah. Okey. Contohlah, saya bagi awak K punca kuasa 3. Dalam masa sama dia kuasa 2. Jadi awak boleh tulis K 2 per 3. Sama maksud dia. Ataupun kalau awak nampak K sama dengan kuasa 1 per 2. Ini maksud dia adalah punca kuasa 2K. Sama maksud dia. Okey, boleh lah. Ini semua saya tengah cerita tentang hukum-hukum indeks tingkatan 3 lah. Okey, semuanya awak telah pun belajar. Okey. Ada soalan setakat ni? Okey, tak ada lah. Saya teruskan. Baik. Saya teruskan. Saya akan pergi ke buku teks. Sekarang ni awak tengok muka surat yang ni. Kita tengok contoh je dulu. Okey, kita tengok contoh saja. Okey, walaupun ada jawapan kat situ, saya akan tunjuk satu-satu balik supaya kita lebih faham apa yang contoh tu cuba cerita.
Baik, katalah soalan yang pertama, dia bagi A 4 kuasa 2N kali 4N per 4N. Jadi, di sini kita boleh lihat satu perkara, iaitu ada siapa-siapa boleh beritahu apa benda kita nampak sebenarnya? Asal sama. Asal, Base sama. base sama, base sama. Siapa saya punya pen tak keluar ni? Okey. Baik, yang ni kita boleh beritahu bahawa base semua sama, maknanya kita boleh sekalikan terus. 4 kuasa 2N kali ni kita boleh jadikan dia tambah M, sama macam ni, sama tolak N. Okey. Kenapa jadi macam tu? Kenapa tolak N? Sebab dia duduk di kawasan ni, bahagi. Okey. Bahagi kita akan jadikan dia Tolak. tolak. Darab kita akan jadikan dia tambah. Okey. Dan kita selesaikan 2N tolak N jadi N. M tak boleh buat apa. Sebab itulah jawapan dia ini sahaja. Okey. Setakat ni okey? Okey lah. Saya nak keluarkan pen tak boleh sini. Saya nak kena keluar balik. Okey. Dah boleh dah. Baik, tengok soalan B pula. Okey, B ni yang selalu keluar exam lah. Kalau form 5 Form 5 SPM tahun ni, yang ni yang selalu keluar. Dan selalunya saya tengok soalan setahun lah. Soalan ni ada kelas 2. Akan keluar satu soalan indeks, satu soalan log setiap tahun. Untuk form 5 ni maklumat untuk form 5. Setiap tahun satu soalan log, satu soalan indeks akan keluar. Okey. Jadi indeks ni senang lagi lah daripada log. Log pun senang. Sebenarnya untuk pengetahuan awak, tajuk ni dianggap susah oleh pelajar tingkatan 4. Pelajar tingkatan 5 saya tak tahu. Kalau awak tadi, awak dah patut rasa senang lah sekarang. Okey, baik. Untuk yang ni, soalan dia, awak boleh nampak dengan jelas 3M tambah 2 tolak 3M per 3 kuasa M. Di sini kita boleh nampak bahawa semuanya base 3. Dan apa yang dia buat sekarang ni adalah dia telah dia panggil yang ni, kalau form 5 saya pernah cakap kat awak apa, Ghostan formula. Ingat tak? Ghostan formula. Okey, Ghostan formula. Yang mana kalau kita ada A kuasa M tambah N, ataupun tadi saya bagi tahu masa nota tadi. Okey, kita pergi kat nota tadi. Nota ni. Kita ada nota ni. Ini. Ataupun saya... Okey, awak tengok . Awak ada A kuasa M kali A kuasa N. Awak boleh dapat. Ni yang asal lah. Yang asal. Tetapi saya selalu tulis benda ni macam ni. A kuasa M. A kuasa N. Okey. Dia akan memberi maksud yang sama. Okey. Saya selalu guna yang ni lah. Kalau awak tengok video-video cikgu-cikgu lain dalam YouTube pun banyak macam ni lah. Banyak pakai. Okey. Kalau awak dapat A kuasa M bahagi A kuasa N, awak patutnya dapat A M tolak N kan. Nanti, tapi sebenarnya kita juga boleh tulis benda ini sebagai A kuasa M kurungan A kuasa negatif N. Okey, dia sama maksud dia lah. Boleh faham cakap ni? Apa yang saya cuba sampaikan? Okey, dan kalau awak nampak apa yang saya kata Ghostan formula, yang ni. Ni Ghostan formula. Kita ambil yang ni, jadikan yang belah kiri. Itu yang Ghostan tu. Maknanya, kalau saya ada... awak nampak ni, dia bagi... Boleh padam tu. Boleh padam. Okay, kalau awak nampak 3M tambah 2 ni, saya fokus kat yang ni dulu . Dia bermaksud adalah 3M 32.
Tu maksud dia. Okey. Tak payah buat darab macam tu. Macam contoh buku teks tu sama. Buat macam kurungan macam saya pun boleh. Okey. Maksud dia sama. Okey. Bermasalah sikit hari ni. Okey. Lepas tu. Saya ulang balik. Sebab saya dah kata tadi. Kita akan ghostan formula. Daripada sini. Saya akan tulis balik dia sebagai 3M 3 2 tolak 3M per 3M. Okey, di sini kalau awak ingat rumus Form 5 ingat tak saya selalu ajar macam mana dulu? Apa dia ingat? Go kum sabes kan? Kum sabes lagi? Go kum sabes go faktor. Go faktor. Okey, go fak. Okey. Apa dia benda ni? Yang ni kita panggil kumpulkan X sekali. Sabes ni samakan bis. Go ni ghostan formula. Fak ni faktor lah. Faktor. Okey. Siapa saya tak boleh pakai. Aduh. Sekali lagi. Bermasalah sikit hari ni. Saya punya skrin. Okey Setakat ni okey tak? Cerita sampai tadi kat sini 3M 3M silap bukan 3N 32 tolak 3M per 3M. Okey. Poin saya kat sini adalah kita dah ada 3M di sini, kita ada 3M di sini, kita ada 3M di sini. Okey, ingat tak perkataan tadi kum sabe go fak. Last kali adalah perkataan faktor kan? Faktor. Okey, faktor tu maknanya kalau kita nampak semua sama, bis ada satu bis yang sama, kita akan keluarkan bis tersebut iaitu 3M. Okey, jadi saya akan keluarkan 3 kuasa M. Okey. Awak tengok ni, dia keluar 3M kat sebelah ni. So, dia darab ni. Okey. Dia akan dapat balik yang atas. So, saya 3 kuasa 2. Tolak 1. Maksudnya apa? Saya darab ni. Saya akan dapat sama macam dekat atas ni. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Cuba tengok. Sama tak macam atas tu? Kan? Jadi, saya dah faktor yang atas, yang bawah ni. Alamak, pen biru pula dah. So, saya faktorkan, saya per bawah ni dengan 3 kuasa M. Okay, bila saya dah faktorkan keluar 3M yang atas, saya boleh potong dah sekarang. Iaitu saya boleh potong ni. Yang ni. Macam kat buku lah, potong. Okay, saya potong. Saya akan dapat 3 kuasa 2, 9. Tolak 1, dapat jawapan 8. Okay. Saya harap awak boleh ikut lah. Ada soalan boleh tanya terus. Kalau tak ada soalan saya teruskan. Baik, C yang ni. Yang ni simple je lah. Okay. Simple je. Sebab kita hanya kembangkan sahaja. Kita tak ada nak buat benda pelik-pelik pun. Kita sembangkan saja. Okay. Kembangkan macam mana tu? Apa saja kuasa yang ada di belah apa? Di belah atas. Kita akan ni contoh ni awak nampak ni. Sebenarnya 5 ni sebenarnya awak percaya tak dia ada 1 kat atas ni, betul kan? Okey, jadi sebab itulah kita patutnya darab 5, dia akan jadi 5 kuasa 3. Ni dapat ni. Sebab apa dia darab ni? Lepas tu yang ni pula darab ni. Okey, ini sama macam hukum indeks saya cakap tadi. So, awak akan dapat 5x kuasa negatif 3. Darab dengan, okey, yang ni tak ada kurungan apa. Jadi, awak hanya salin saja balik 4xy square. Sebab tidak ada kurungan, kita biar saja.
Okey. Nampak tak daripada bahagi jadi darab ni? Okey. Ini dia apply rumus apa? Dia apply rumus ni. Sebenarnya kita boleh tulis ni. X, Y. 4 macam tu. Okey. Sebab dia naik ataupun dia jadi terbalik tu. Dia naik atas. Dia jadi... Okey. Sama sajalah. Dia jadi darab. Awak hilangkan je lah. Dia mempositifkan kita punya indeks tadi. So, itu yang kita dapat X, Y, 4. Okey, kata kalau awak tak buat macam tu, awak akan terstuck kat sini. Awak akan jadi dia duduk kat bawah je. Akan dia duduk kat bawah je. Dia buat daripada bahagi, dia tulis kat sini bahagi. Yang ni, awak tulis kat bawah. Okey, awak tulis kat bawah. Memang macam tu betul kan? Tapi kita nak naik balik. Dia contoh macam ni. 1 per A kuasa negatif 1. Okey. So, awak nak naikkan balik. Dia jadi A. Dia naik ke atas je lah. Okey. Kalau 1 per A kuasa 2 macam ni. Dia naik ke atas. Dia akan jadi A kuasa negatif 2. Okey. Kalau kita ada bawah ni negatif. Dia naik ke atas hilang negatif ni. Itulah dia terbalik gitulah. Okay, ada soalan tanya. Ini semua basic yang sebelum ni saya bagi tahu tadi. Lepas tu dia terus buat macam biasa je lah. Apa yang dia buat? 503 ni 125. Lepas tu apa saja yang ada X dia akan sekalikan. Okey. Maksudnya sekarang ni X ni ada negatif 3. Kat sini ada 1. Sini 4. Okey, ni awak kembangkan ni jadi X 4, Y 4 macam tu. Okey, sebab tu lah awak nampak sekarang ni bila dia buat X sahaja, ada negatif 3 di sini, ada tambah 1 di sini sebab yang ni, dan ada tambah 4 di sini untuk yang ni. Okey, untuk Y pula, saya padam lah. Untuk Y pula, dia pakai yang Y yang sini dengan Y yang sini. Jadi awak nampak Y2 tambah 4. Kenapa dia tambah? Sebab dia kat sini darab. Okey. Selepas itu, tengok nombor dulu. Nombor dengan nombor. So, dia dapat nombor kat sini 15, sini dengan 4. Jadi, 15 kali 4 dapat 500. Lepas tu kat sini dia selesaikan. Masuk sini. Sama juga 2 tambah 4 pun sama dia selesaikan sini. Untuk Y. Okay, untuk C. Saya nak kena cepat lah. Ni contoh je. Baik kita buat kita buat latihan sekejap ya. Ini saya nak cerita contoh dulu. Apa yang cuba contoh ni cerita. Contoh ni bagus. Dia ada, dia sentuh semua situasi. Okay. Jadi 4A kuasa 3, 4A kuasa 3, B kuasa 2 darab 4A, B kuasa 3 dalam kurungan negatif 4. Oleh macam saya kata tadi, tak ada apa-apa kurungan, tak ada apa-apa. Awak semua terus tulis saja. Bila ada kurungan macam ni, kita kena kembangkan. Okay, kalau patutnya dia kena tulis macam ni, 4, negatif 4. Dia kembang ni ada 1, ni ada 1. Okay, jadi 4. 1 ni darab negatif 4, 1 ni pun darab. Jadi A ni akan jadi negatif 4 juga. Di negatif 12. Dia sepatutnya macam ni. Lepas tu, nampak bila dia turun bawah, dia akan jadi, bila semua ni negatif ni kan. Awak tengok ni, semua ni negatif. Kuasa negatif. Bila kita turunkan ke bawah, dia akan jadi macam 1 per 4 kuasa 4. A kuasa 4, B kuasa 12. Nampak? Daripada keadaan negatif, jadi positif. Okey, daripada keadaan negatif jadi positif. Okey. Lepas tu kat sini memang ada 4A kuasa 3 kali B kuasa 2 kali kan. Okey, so apa yang berlaku adalah yang ni duduk je atas. Sebab dia darab. Okey. Okey, bila awak darab, awak akan dapat balik sama macam ni. 4 kuasa 4, 256. A kuasa 4, B kuasa 12. 4, A kuasa 3, B kuasa 2. Okey. Sama saja. Selepas itu, awak pemudahkan. Okey. Macam mana dia jadi macam tu? Tengok lah. Saya sekarang fokus kat yang ni pula. Okay, saya fokus yang tu pula. Dia dah dapat ni. 4, A kuasa 3, B kuasa 2.
per 256, A kuasa 4, B 12. Baik, untuk 4, 256 ni, 256 boleh bagi 4 tak? Cuba bagi. Ataupun pemudahkan. So, kalau saya pemudahkan, 4 kali 1, 4 kali 64. Betul? Macam buku teks ni jawapan lah. Tak, saya tekan kalkulator sekejap. Nak make sure. Jadi 64 kali dengan 4. Betul, 256. Maksudnya saya boleh potong yang tu. Sekarang ni A kuasa 3 kat atas, A kuasa 4 kat bawah. Jadi, apa yang berlaku adalah saya boleh potong semua A kuasa 3 yang ni. A kuasa 4 ni, dia tinggal 1 je sebab kita potong 3. Jadi, A tinggal 1 saja. Yang ni kita potong semua B kuasa 2. Yang ni tinggal B kuasa 10 lah. Sebab kita dah potong 2. Okey. So, kat atas jawapan dia 1. Bawah ada 64. A kuasa tak ada. A kuasa 1. B kuasa 10. Okey. Sama. Itulah bagaimana jawapan tu dapat lah. Dia main potong-potong saja. Ada soalan cakap ni? Ada soalan cakap ni? Ada? Ui, dah ramai lah. Siapa yang masuk? Okey, baik. Habis dah contoh-contoh ni. Ada lagi contoh 2 kat sini. Okay, saya cuba cepat sikit lah buat contoh ni lah. Saya cuba cepat sikit. Tapi saya nak sentuh juga contoh-contoh ni. Sebab contoh ni dia sentuh semua. So saya tengok dia menarik lah. Okay, sekata 5 boleh tengok lah untuk ulang kaji. Baik. Dia bagi soalan ni. Okay. Lepas tu, oleh kerana dia bagi base memang dah sama A dengan E dan hanya ada nombor bulat 2 saja kat sini. Jadi dia hanya pisahkan, awak tengok dia pisahkan 2 E kuasa negatif 3 tu, dia pisahkan, dia hanya sekalikan E dengan E saja. Kenapa dia pisahkan? Kerana boleh dipisahkan sebab dia nak selesaikan E untuk base yang sama. Untuk samakan base yang sama tu, dia dapat darab kat sini, so dia akan tambah je. Lepas tu dia buat kat sini, dia tambah saja. 2E still 2E. Awak selesaikan, awak dapat jawapan 2E kuasa negatif 56 dan awak tengok kenapa jadi macam ni. Okay, sebab dia nak jadikan nombor jawapan awak itu dalam bentuk positif. Okay, dia sama macam kita kata tadi. Kalau awak dalam keadaan E kuasa negatif 1, awak boleh tulis 1 per E. Macam tu. Okay, kalau awak ada A kuasa negatif 10, awak boleh tulis jawapan awak sebagai 1 per A kuasa 10. Nampak? Daripada keadaan negatif jadi positif. Jadi, dia kat situ negatif 5 per 6. Dia turun ke bawah. 5 per 6 itu hanya jadikan dia positif sahaja. Okay, itu untuk A. Untuk B pun sama. Mula-mula dia ambil yang bahagi ni, dia tukar dia bagi macam ni supaya nampak sebaris. Lepas tu dia gunakan bahagi ini untuk tolak antara kuasa dengan kuasa. Okey. Dua ni tetap 2 lah, tak ada apa nak kacau. A je lah. Okey, dia selesaikan guna kalkulator. Awak tak payah pening kepala, awak tekan tadi kalkulator. Awak dapat terus jawapan macam ni. Macam tadi, tukar keadaan kepada positif. Okey, mungkin awak akan tanya saya tak tahu awak tanya ke tak. Mungkin ada pelajar yang akan tanya, kalau tak tukar tak apa ke? Okey. Untuk tahun lepas SPM tak apa. Tahun lepasnya skema jawapan tahun lepas, dia kata tak apa. Tak tukar macam tu tak apa. Tinggal macam ni pun dah okey. Tapi skema jawapan berubah setiap tahun. Ada tahun dia kata kena tukar. Tadi satu Malaysia pun kena tukar. Ada kadang-kadang dia beritahu tak tukar. Jadi saya rasa baik kita buat standard lah. Okay. Tukar jadi positif. Selalunya kita nak jawapan positif lah. Lebih cantik. Untuk C, sama juga. Yang ni balik kepada yang saya berkata tadi. Kalau awak ada A kuasa M. Silap. Bukan A kuasa M. Awak ada A 1 per 2. A kuasa 1 per 2. Bermakna dia adalah bermaksud A punca kuasa 2A. Kalau awak ada A kuasa 3 per 2. Dia bermaksud awak adalah
punca kuasa 2, punca kuasa 3, kuasa 2. Okey, 3 ni akan jadi di belakang. 2 akan jadi di belakang, 3 akan stay kat situ. Okey, balik pula saya cakap. Saya ulang balik. A kuasa punca kuasa 2, 3, punca kuasa 3, kuasa 2. So, awak boleh tulis benda ni A kuasa 2/3 macam tu. Okey, 3 akan jadi bawah yang denominator. Okey, 2 akan stay kat situ lah. Okey. Baik. Untuk yang ni pun sama. 3 ni akan duduk di bawah, nampak ni. Okey, 2 akan stay. Okey, negatif 3 akan duduk di sini. 2 ni akan pergi di bawah. Okey. So, jadilah macam tadi balik. A, B sama. Atas kita tambah sebab ni darab. Selesaikan saja. Dapat jawapan macam tadi negatif. Jadikan dia positif. Okey. Sama saja macam tadi. Okey, dan last kali yang ni panjang sikit sebab dia kembangkan. Awak kembang macam mana? Kembang semua ni. Okey, awak kembang semua ini, awak kembang. Kembang satu-satu. Awak akan darab semua. Sebab tu awak nampak A kuasa negatif 2 ada, darab semua dia darab yang ni, yang ni. Lagi A kuasa 2 yang ni pula, yang ni. Darab pula yang ni, yang ni. Lagi A kuasa negatif 3 sekali lagi. Dia darab yang ni pula. Okey, dia darab semualah. Okey. Dan kita kena buat dengan berhati-hati dan teliti. Okey, selalunya pelajar bukan tak boleh buat. Tapi awak tidak teliti, salah positif negatif. Itu je lah. Okey. Saya harap awak boleh teliti. Buat matematik tambahan kena teliti. Jadi awak tambah saja yang di atas. Sebab awak dah bagi base sama kan. Okey, awak dah bagi base A. Baik ya. Awak dah bagi base sama A. Atas awak tambah A. 2A ni macam tadi ya. Awak biar awak tak 2 ni kat depan. A awak selesaikan A saja. A dia ada negatif setengah dengan setengah ni. Awak tambah. Okey, sama juga 3A ni awak. 3 awak tak kat depan. A awak selesaikan A lah. Dia punya kuasa masing-masing. Selesai kan, awak akan dapat 2A00 ni. Okey, macam saya kata tadi, A01 tak masalah. A00 ni akan dapat jawapan dia 1 kan. Jadi 2 kali 1 dapat 2. Okey, A ni negatif. Turun bawah. Okey, selesai. Okey, kita nak jawapan awak dalam keadaan positif. Setakat ni ada soalan, saya dengar senyap je. Ada soalan tak setakat ni? Ada. Okey lah, boleh lah. Kita akan pergi contoh kita yang pertama, iaitu ni ada soalan ni. Okey, kita ada soalan kat sini. Jadi, kita akan cuba terlihat latih diri 4.1. Muka surat apa ni? Ada orang boleh beritahu saya muka surat apa? Surat 92 kan? Okey, saya kena pergi dekat page lain lah. Saya tak ada tempat nak tulis. Okey, saya tulis sini. Okay. Soalan dia bagi 5 kuasa 3X kali dengan 5X per 5 kuasa negatif X. Okey, yang ni sangat mudah kerana apa yang kerananya? Kerana semuanya dah diberi iaitu base sama. Okey, base sama. Apa maksud base sama? Ya, semuanya 5. 5. 5. Okey, kalau base sama, jangan cerita banyak. Terus sahaja ambil, tulis saja 5. 3X. Awak tambah saja X. Awak tolak X. Okey, ni kena jaga ni, tolak X ni. Kenapa awak tolak X? Sebab kat bawah ni tolak X. Kenapa awak tolak lagi? Sebab bahagi adalah tolak. Okey. Lepas itu, saya dengan perlahan-lahan saya buatlah 3X tambah X. Awak akan dapat 4X tambah X jadi 5X. Okey, so awak akan dapat 5 kuasa 5X. Setakat itu saja. Ini saja jawapan dia. Okey, saya kata tadi ini adalah soalan yang simple. Ini untuk 1A. Okey, kita tengok 1B. 1B. 7B. 7B apa? Tolak 2. Tolak 7 kuasa B.
7 kuasa B tambah 3. Okey, yang ni kita kena pakai yang saya kata tadi, iaitu mungkin kita perlu pakai ghost time formula lah. Okey. So, apa yang saya akan buat adalah saya copy sekejap. Okey, saya akan buat ghost time formula 7B kurungan 7 negatif 2. Saya suka buat macam ni. Kalau ada macam ni, awak kena tulis ni. 7B bahagi 7 kuasa 2. Okey. Awak kena tulis macam ni. Betul, sebab bahagi ni awak kena buat ripple macam ni pula. Macam tu pula. Jadi, dah lah soalan ni pun memang ada per dah kan. Jadi kita nak kurangkan damage lah. Susah lagi kan. Jadi kita buat yang macam ni. Saya sarankan awak sentiasa buat macam ni lah. Okey, buat kurungan. Okey. Tolak 7B. Okey, sekali. Ya, ada soalan ke? Per. So, 7B 7 kuasa 3. Nampak? Okey. Saya harap awak nampak apa saya cuba buat kat situ. Bila saya ada tolak, saya buat kurungan tapi ada negatif. Okey. Bila ada tambah, saya buat kurungan juga tapi tak ada negatif lah. Tambah je. Okey. Sebab darab kurungan tu menunjukkan darab. Lepas tu, saya faktorkan 7B. Kenapa saya faktorkan 7B? Sebab semuanya ada 7B. Atas bawah ada 7B kan. Jadi, saya faktorkan 7B. Jadi, saya akan dapat apa? Yang ni saya dapat 7B, saya faktorkan. Yang ni saya masih lagi negatif 2. Yang ni akan tolak 1. Okey. Kenapa tolak 1? Sebab Potong. yang ni darab ni. Ataupun yang ni darab ni dapat atas. Dapat atas ni. Okey. Lepas tu yang ni darab yang ni dapat yang ni pula. Okey, itu konsep faktor lah. Faktor ni kalau awak ingat 2A tolak A macam ni. So apa bila apa yang saya buat patut faktorkan A lah. Saya keluarkan A tolak 1 macam tu. Maksudnya A kali 2 dapat 2A, A kali 1 dapat A balik. Okey, sama macam atas. Itu yang saya cuba apply situasi sekarang lah. Okey. Tak mana? Okey, saya kena bahagi dengan 7B tadi 7, 3. Okey, bila saya faktor, saya potong lah yang mana sama. Okey, lepas tu apa yang tinggal kat atas tu adalah 7 kuasa negatif 2 tolak 1 per 7 kuasa 3. Ini yang tinggal lah lepas kita potong 7 kuasa B, 7 kuasa B. Okey, lepas kita potong. Okey, semuanya 7. Tak masalah. Tapi ada 1 kat situ kan. Jadi kita tak boleh simply faktor lagi. Dah tak boleh faktor lagi sekali lagi. Kita hanya boleh buat apa? Kita buat naik 7 kuasa 3 ni naik atas. Sudah akan jadi macam ni. Negatif 3. Negatif 2 tolak 1. Okay, kalau ada yang tanya, saya nak beritahu awak 7 kuasa 3 di bawah. Kita naik atas, dia akan jadi kuasa negatif 3. Okay, ini saya bagi tahu tadi ya. Macam mana kita manipulate nombor-nombor ni, yang mana daripada bawah ni atas jadi negatif. Daripada atas turun bawah jadi positif lah. Okay, so ini dah sampai sini. Apa yang saya akan buat adalah saya kembangkan. Ini masuk sini. Ini sini. Ingat tak saya kata kalau boxes. Kalau 7 kuasa negatif 3, darab 7 kuasa negatif 2, saya akan dapat apa? Saya akan dapat 7 negatif 3 jadi darab jadi tambah. So negatif 3 tambah 2 ke? Saya akan dapat macam ni. Negatif 3 tambah negatif 2. Okay, sebab dia darab, kita akan ditambah. Okay, belah sana saya darab, saya akan dapat tolak 7 negatif 3. Okay, yang ni macam saya kembangkan lah. Saya kembangkan. Saya nak bagi semua jadi base 7 sebenarnya. Okey. Bila base 7 tadi, adalah 1 je kali nak buat. Okey. Lepas itu, saya akan dapat 7 kuasa negatif 5 dan juga tolak 7 kuasa negatif 3.
Okey, dah habis dah. Start dah saya kat sini. Dah tak boleh buat apa dah. Saya cuma perlu positifkan dia saja. Iaitu 1/705 tolak 1/703. Ini yang saya beritahu tadi. Yang kita perlu positifkan nombor tadi. Ini adalah jawapan akhir awak. Cukup cakap itu. Okey, tak perlu nak awak nak darab pula pakai kalkulator 7/5. Kan awak akan dapat banyak lah, besar. Tapi tak salah buat macam tu. Tapi kita just tinggal macam ni pun dah okey. Base yang takkan ada soalan? Takkan ada soalan? Tak. Tak ada, ha? Berapa orang dah kita ni? Ada 12 orang. Oi, ramai dah seperti masuk. Okey, bagus, bagus. Okey, form 5 masuk dengar tengok je lah ulang kaji, Baik, soalan seterusnya. Kalau awak nak salin ke nak apa, bagi tahu, Okey, jangan malu-malu. Bagi tahu je. Saya dah cakap dah memang saya ngajar ke tempat ke lima ni ada beza sikit. Ke tempat ni dia senyap je. Ke lima dia riuh sikit. Okey, tapi saya suka lah riuh-riuh sikit. Kalau awak nak salin, awak beritahu. Kita nak pergi soalan C sekarang. Baik, soalan C. Soalan C dia bagi 9 A tolak 3 kuasa A tolak 3 tambah 9 A tambah 4 bahagi dengan 81. Okey, menarik soalan ni. Jadi apa saya akan buat adalah saya akan ghostan formula macam saya kata tadi. Saya akan tulis balik 9A. Okay, 9A, bukan 99, 9A. 9 apa ni? Ada siapa nak beritahu? 9 apa? 9 kuasa berapa ni? Dalam kurungan. 3. Negatif 3, bukan 3, negatif 3. Okey. Lepas tu saya tambah. Okey. So, yang ni saya tulis lagi sekali 9A. Buat kurungan macam ni. Sebab tambah, kita tak perlu ada negatif lah. Terus 9 kuasa 4. Okey. Awak bagi bawah ni. Okey, kita nak lagi 9, kita tulis 9 kuasa 2 lah. Jangan tulis 81 lah. Kita bagi base sama. 9 kuasa 2, 81. Sebab tu soalan bagi 81 tu, dia memang nak bagi kita semua base sama dah. Okey. Nampak dah? Dah nampak senang ni. Jadi, apa yang saya akan buat adalah saya akan faktorkan 9A. Sebab di sini awak boleh nampak dengan jelas ada 9A. Sini pun ada 9A. Jadi, apa yang saya akan buat adalah saya akan keluarkan 9A kat sini. Okey, saya darab dengan 9 kuasa negatif 3. Lagi tu, saya tambah dengan 9 kuasa 4. Dia umpama saya kembangkan yang bawah, saya dapat yang atas. Okey, itu masuk macam saya faktorkan lah. Faktor itu adalah lawan kembang. Okey, per 9 kuasa 2. Tadi kita boleh potong 9 kuasa 2. Kalau yang keluar tu 9 A, berat bawah 9 kuasa 2 tak boleh potong lah. Tak sama. Tak sama, tak boleh potong. Okey. Tak sama, tak boleh potong. Kalau keluar, faktorkan keluar, sama dengan yang di bawah, boleh potong. Okey, sekarang nak buat apa? Nak buat apa pula ni? Kita selesaikan 9 kuasa A. Yang atas ni ada negatif 4 tambah negatif ni, sebenarnya dia boleh jadi apa tu? Dia jadi sekejap saya pun dah terlupa. Boleh pakai rumus apa kat situ? Oh, saya tak buat lagi. Patutlah saya start. Okey. 9 kuasa A, 9 kuasa 3, yang ni kuasa 4, 9 kuasa 2. Baik, 9 kuasa 2 tu saya tak boleh tambah sahaja. Kalau apa yang saya boleh buat kat sini adalah saya boleh buat macam ni. Sekejap. Saya letak 9A kat tepi dulu. Saya buat macam ni.
9 negatif 3 ni saya kena buat ni. 9 ni kena bahagi yang ni. Yang ni pun kena bahagi yang ni. Jadi negatif 3 ni sebab bahagi kita tolak 2. Okey. Faham faham saya buat apa? Sebab ni ada bahagi. Jadi dia kena tolak kat sini lah. Tolak 2. Okey. Lepas tu tambah. Masih tambah. 9 kuasa 4 tadi. Kena tolak 2. Sebab apa dia kena tolak 2? Sebab bawah ni 2. Dia bahagi, kita kena bagi setiap bawah tu, atas tu dengan bawah. Okey. Tolak. So, 9A. 9 kuasa negatif 5. Tambah 9 kuasa 2. Dah lah. Tak boleh buat apa dah. Nak buat apa lagi ni? Kalau sini darab, kita boleh buat something. Okey, sebab saya kata dah base sama. Awak kena ingat betul-betul yang ni kerana dia perangkap kita ni. Kalau saya ni, A kuasa M kali A kuasa M. Jadi A kuasa M tambah N. Kalau A kuasa M tambah A kuasa N ni tambah. So, dia tak boleh dia tak boleh apply kita punya hukum indeks. Macam saya tanda dengan anak panah kat sini ni. Okey, tak boleh tambah. Jadi kan, apa yang berlaku lah sebenarnya itulah jawapannya. Tak boleh buat apa dah. Inilah jawapan. Okey, ini sahaja jawapan. Saya cek balik betul ke? Ya, betul lah. Tak boleh buat apa dah. Tambah memang tak boleh buat apa. Okey. Ataupun awak boleh cek sendiri lah kat belakang. Saya tak ada nak buka. Kat belakang saya bukan tak resign. Saya tak ada buku pun. Saya pakai digital je. Jadi nak pergi sana pergi sini susah sikit lah. Takkan yang okey? Saya nak teruskan lagi. Saya perlukan respon. Okey ke tak okey? Okey. Okey. Siapa yang jawab tu? Diana? Okey. 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 Okeylah, terima kasih lah jawab kan. Baik. D. Ada soalan awak tanya terus Awak jangan biarkan diri awak dalam kegelapan. Ataupun, sebab tu kadang-kadang awak belajar NMAT ni awak cepat boring sebab awak tak faham. Bila awak tak faham, awak yalah cikgu, macam tu je lah. So, kalau boleh awak cuba fahamkan dan awak cuba ikutlah. Mana tak faham, tanya terus. Walaupun soalan tu soalan, orang lain rasa soalan tu soalan bodoh, bagi kita mungkin soalan tu penting. Dengan awak tanya tu, awak boleh faham banyak benda. Okay? Jangan awak malu kerana nak tanya soalan bodoh ke apa. Tak ada istilah soalan bodoh dalam MAT. D. C4 D kuasa 3 kali dengan C kuasa 3 D kuasa 5. Okey, ni soalan senang. Tak akan keluar SPM lah. Sebab apa? Base sama C, jadi kita tambah saja atas. Base D dengan D, kita tambah saja jadi 8. Dah siap. Okey. Saya dah cakap dah, tak akan keluar SPM soalan macam ni lah. Kalau keluar, Alhamdulillah. Kod zaman awak keluar, Alhamdulillah. Okey. E. Soalan E. X, Y kuasa 2, 3 kuasa 3 kali X kuasa 3, Y kuasa 5. Okey, yang ni pun samalah. Okey, apa yang kita akan buat adalah kita akan bagi ni jadi 1, darab kat luar. Jadi X kuasa 3, Y kuasa 6 kali X kuasa 3, Y kuasa 5. Kita selesaikan X dengan X, jadi X kuasa 6, Y kuasa 11. Siap. Ada soalan? Tak ada Tak ada, bagus. Kita teruskan lagi. Soalan ada lagi sampai huruf apa tu? F Soalan F. Saya akan buat semua, tak masalah. F. 7 kuasa 7X negatif 1 kuasa 2 kali 49 kuasa negatif 2 X, Y dalam kurungan kuasa 3. So, apa akan berlaku kat sini? Baik. Pakai pen merah. Sini 1, dia akan darab di luar. Ni darab luar, so akan dapat 7 kuasa 2 X negatif 2. Okey, kali dengan sama kat sini 49. Awak kena darab ni. So, awak akan dapat negatif 6.
Okey, awak akan dapat negatif 6. Lepas tu, awak perlu darab ni. 1 ni pun 1 jadi X 3, Y pun 3. Okey. Lepas itu, sat. Nak check balik betul ke saya buat ni? Itulah setakat ni Okey. 7 kuasa 2 ni sebenarnya kita boleh tulis apa? 49 juga kan? So, saya salin lagi sekali. 7 kuasa 2 ni sebenarnya 49. Jadi, tu tak ada kuasa-kuasa lah. Kita dah selesaikan 7 kuasa 2 tu. Jadi, X tolak kuasa negatif 2 kali dengan 49 kuasa negatif 6, X kuasa 3, Y kuasa 3. Okey, ni yang sepatutnya lah. Oleh kerana 49 dengan 49 tu adalah base yang sama. Nampak? Walaupun dia nombor besar, tapi base sama kan? Jadi kita boleh buat lah dia. 49. Sebenarnya ada kuasa 1 kat sini. Jadi 1 apa tu? 1 tambah negatif 6. Okey, kenapa dia tambah negatif 6 ni? Ada kat sini. Okey. Lepas itu, X kita ada negatif 2 di sini. Dengan di sini ada 3. Darab kita tambah lah. Tambah 3. Okey, untuk Y pula hanya ada 1 je kat sini. Jadi tak ada apa-apa. Hanya tulis balik Y kuasa 3 lah. Okey, yang ni saya akan tulis 49. 1 tolak 6. Dapat apa? Negatif 5. Okey. 3 tolak 2 jadi dapat 1 lah. Okey. Kuasa 1 lah. Dan Y tu memang kuasa 3. Okey, yang kalau awak takut confuse, saya tulislah 1 macam ni. Okey, awak boleh tinggal jawapan macam ni ataupun kita macam saya kata tadi, kita tak suka benda-benda negatif, kita suka benda positif saja. Jadi saya boleh tulis macam ni, X Y kuasa 3 per 49 kuasa 5. Okey. Jadikan dia positif. Negatif 5 tu akan jadi positif bila duduk di bawah lah. Okey. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Cikgu. Ya, saya. 49 tu tak ada faktorkan ke? 7 kuasa 2. Dia memang asal ada kat sini 7 kuasa 2 ni. Memang asal ada kat situ. Dia bagi pun soalan dia memang 7. Dia memang bagi soalan pun 7 kuasa 2. Okey. Okey, saya kuasa 2 kan dia sebab saya nak bagi base sama dengan 49. Okey. Okey. So, katalah awak buat macam tu. Saya suka juga soalan. Siapa yang tanya ni? Anis. Anis. Anis Natasha? Ya. Okey, Anis. Bagus lah ni. Bagi saya pening kepala. Tengok X, Y kuasa 3. 7 kuasa 2. 5. Okey. Boleh lah macam ni. Macam ni pun boleh. Tapi macam tak siap lagi pula. Macam nak kena siapkan pula. X, Y kuasa 3 per 7 kuasa 10. Okey. Kalau awak tekan kalkulator. Kalau awak tekan kalkulator, 49 kuasa 5 dengan 7 kuasa 10. Sama kot jawapan dia. Okey. So, Kasih cikgu. okey nah. Awak boleh jawab ni. Ataupun yang ni lah. Sebab tadi mungkin saya rasa Anis nak beritahu kita tu adalah kenapa kita tak ringkaskan nombor yang paling kecil lah. Okey. So, tadi saya faham tu lah. Okey. Boleh agak lah. Antara yang saya bulat dua jawapan tu boleh. Okey, terima kasih Anis. Okey. Baik, saya pergi kepada soalan seterusnya, soalan G. Okey, ada orang dia salin soalan, ada orang dia screenshot atau pulang pada awak lah. Awak screenshot lagi cepat lah. Awak screenshot. Siap je saya siap, awak screenshot. Okey. G. Soalan G ada 3x kuasa 2 y kuasa 3 kali dengan saya besarkan sikit kali dengan x kuasa 3 4 bahagi x kuasa 16 y 2. Okey, ni soalan buku teks kata 4 KSSM. Jadi kata 5 boleh salin soalan. Kata 4 tengok kat buku teks. So apa saya akan buat sekarang?
Ada siapa-siapa boleh bagi idea apa saya nak buat sekarang? Saya akan kembangkan. Okey. So 1 kali 3 jadi 3 kuasa 3. X kuasa 6. Y kuasa 3. Okey, saya darab je. Okey, saya darab je. Kali dengan X kuasa 12. Bahagi dengan X kuasa 16. Y kuasa 2. Okey. Bahagi ni sebenarnya kita boleh je tulis dia dekat bawah. Sebab dia bahagi kan. Jadi kalau nak senang, nak cepat lagi, kita tulis kat bawah. X kuasa 12. Silap. X kuasa 16. Y kuasa 2. Macam tu. Bahagi kita tulis kat bawah. Okey. 3 kuasa 3 ni kita boleh tulis dia sebagai 27. Okey. Ni 27. X6 dengan X12 tu kita boleh tambah sahaja sebab dia base sama, iaitu jadi X18, Y kuasa 3. Bawah ni duk kekalkan lagi lah. Kita tak buat apa lagi, pelan-pelan. Okey, kalut-kalut lagi. Okey. Oleh kerana X kat atas 18, X kat bawah 16, kalau kita potong tinggal 2 lah kan? Okay, bawah kita boleh potong habis. Bawah kita boleh potong habis semua. 18 ni kita potong tinggal 2 je lah. Sebab 18 dan 16 tinggal 2. Yang bawah kita boleh potong habis. Atas kita potong tinggal 1 lah. Jadi jawapan akhir dia 27 X kuasa 2 Y. Okey. Ini jawapan akhir. Okey. Kalau kat kelas bolehlah saya minta awak datang depan buat apa semua kan. Sebenarnya saya boleh buat macam tu tak online. Tapi nak buat tak? Nak buat tak? Saya suruh awak buat. Boleh tak? Semua orang kena buat. Boleh tak? Semua orang nampak skrin masing-masing. Nak tak? Tak mau? Kalau senyap je. Cakap je lah tak mau. Apa dia? Saya boleh buat tau. Kita boleh, saya boleh nampak skrin kat saya. Saya boleh nampak semua orang punya skrin. Saya boleh buat satu whiteboard. Okay. Satu whiteboard dekat saya punya skrin. Saya akan online kan whiteboard tu. Saya akan bagi kod dekat awak. Semua orang masuk kod tu. Semua orang akan masuk dalam whiteboard saya. Awak tulis jawapan awak secara live dekat awak punya skrin. Saya dah boleh nampak. Okay, dan kawan-kawan lain pun boleh nampak. Tapi tak mudah lah kan. Bukan semua orang ada boleh tulis ada yang pakai jari lagi. Ada tulisan pakai jari faham-faham je lah. Okay, tak payahlah ya. Baik, soalan Ish. Soalan Ish ni soalan akhir ke ada lagi soalan? Oh, banyak lah. Saya sampai L. Awak nak saya habiskan semua ke? Ke cukup dekat tu? Saya pergi urus lain pula. Oh, senyap ni saya kena buat lah. Ish, tak apa, tak apa. Lagi pun senang pun Ish ni. P kuasa 2. Q kuasa negatif 1. Kurungan kuasa 5 kali dengan Q kuasa 8 sama dengan P mengapa ni? Okay, ni soalan lah, ni soalan. Mana pen lain tukar. Okay, apa saya akan buat adalah saya akan darab kurungan tu, buka kurungan jadi P kuasa 10, Q kuasa negatif 5 kali dengan Q kuasa 8. Okay, lepas tu? Jadi P kuasa 18, Q kuasa negatif 5. Okay. Nampak tak skrin jawapan saya ke lambat keluar? Tak kan? Laju kan? Betul ke saya buat tu?
Salah saya buat kan. Tak ada siapa pun bagi tahu apa-apa. P kuasa 10, Q kuasa 3. 4, Jawapan tu. 3 je. Sampai saya buat salah pun awak diam Sedih saya. Okey. Baik, soalan dia adalah PQ kuasa 5 dalam kurungan 4 kali dengan P kuasa 3 kali dengan P kuasa 4 Q kuasa 20 kali dengan P kuasa 3 P kuasa 4 tambah 3 P kuasa 7 Q sama dengan 20 jawapan. Okey, saya buat laju-laju lah ni. Sebabnya macam ni lah buat dia kan. Okey. Saya bagi L lah, L. L nampak susah sikit. Okey, saya bagi L. Okey, saya bagi L lah. Saya lompat IJ sebab lebih kurang lah soalan dia. Saya bagi L lah, soalan last. L. Soalan L, dia bagi 6 kuasa A 7, A kuasa 7, B kuasa negatif 2, bahagi dengan 36, A kuasa 3, B kuasa negatif 4. Okey, ini soalan dia. Oleh sebab dia bahagi, kita kena letak dia di bawah lah. Okey, baru nampak senang lah. Jadi 6, A kuasa 7, B kuasa negatif 2. Awak bahagi, awak letak kat bawah lah. 36, A kuasa 3, B kuasa negatif 4. Okey, ini pun taklah susah mana. Jadi, saya boleh je potong 6 dengan 6. Jadi, kat sini kalau saya nak potong, boleh je. 6 kali 1, 6 kali 6. Okey, lagi. A dengan boleh potong semua A kat bawah ni. 3. Jadi 7. Jadi yang ni tinggal 4 lah. Okey, A dah tinggal 4. Sekarang B ni macam mana nak buat? Sebab B dia kat bawah. Jadi kan, kalau awak nak tulis balik, awak tulis macam ni. B negatif 2. Okey. Sebab dia bahagi, dia tolak dengan tolak 4. Jadi B sama dengan negatif 2 tambah 4. So, 4 tolak 2, B sama dengan kuasa 2. Sini, akhirnya jawapan awak 1 tak payah tulis. A kuasa 4, B kuasa 2 per 6. Sebab 6 ada kat bawah kan. Yang ni semua dah selesai. Okey, ni jawapan dia. Ada soalan? Tak ada soalan Ada. Okey, saya teruskan. Soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2 ni, dia bagi macam ni. 2A. Dia bagi A kuasa 1/3 kali dengan 2A negatif 1/2. Itu je lah. Nak buat macam mana? Yang ni macam tadilah. 2 awak selesai. Sebab 2 tak ada kawan. Itu 2-2 je lah. A ni awak buat 1/3 tambah negatif 1/2. Jadi kalau awak selesaikan tu, awak akan dapat A sama dengan negatif 1/6. Okey. Dan kita tak boleh tinggalkan jawapan macam tu. Kita tinggal macam ni. 2 per A 1/6. Positif. Okey, ni jawapan. Okey ya. Dia main nampak, dia dah main mula dia punya apa? Kuasa dia main dengan pecahan-pecahan dah. Soalan B pun sama, lebih kurang macam tu. Tu bawa tengok soalan C. Okay, saya nak lompat-lompat sikit lah. Sebab ada yang senang tu, saya lompat lah. Bawa tengok soalan C. Soalan C, dia bagi kita A kuasa 7, punca kuasa 5. Punca kuasa 5. Kali dengan punca kuasa 4. Okay. A kuasa negatif 9. Okey. Yang ni menarik ni. Kalau awak ingat tadi awal-awal tadi saya bagi tahu kita ada
kita ada kaedah iaitu E kuasa M per N yang adalah E kuasa N per M. Ini kalau awak ingat tadi saya beritahu kan. Semua saya beritahu nombor lain ni kot. Okey. Yang ni bersama kita akan tulis balik A ni, pen lain, pen merah. A ni akan jadi 5 kat bawah, 7 kat atas. Nampak ni, 5 ni akan pergi di bawah. 4 bersama akan pergi di bawah. Okey, so darab sama dengan A negatif 9 per 4. Okey. Ini basic je tau. Oh, lepas tu boleh buat lagi. Darab kita tambah kat atas kan. Yang ni yang kena betul dulu. Selalu yang berlaku adalah tersilap lah. Orang terbalik. 5 jadi 5 per 7. Tu yang akan jadi salah lah. Okey. Bila awak dah betul yang ni, awak buat yang lain semua betul lah. Jadi A ni awak hanya tambah je lah. 5 tambah negatif 9 per 4. Negatif 17 per 20. Negatif lagi. So awak kena lah jadi positifkan dia. A per... bukan A 1 per A 17 per 20. Okey, yang jawapan A. Okey. Soalan D tu panjang. Panjang. Tapi kita buat juga lah. Buat juga. No problem. Baik, D. Soalan D. A kuasa negatif 3 per 2. Dalam kurungan kat sini. A kuasa 1 per 2. Tambah 3 per A. Negatif 3 per 2. Tolak 3 per A. Negatif 5 per 2. Mengah lah. Letih cakap. Masa nak minum air. Baik, negatif 5 per 2. Baik, apa saya akan buat adalah saya akan kembangkan. Ni darab ni. Ni darab ni. Ni darab ni. Okey. So, apa yang saya akan tulis kat bawah adalah E kuasa negatif 3 per 2 darab E 1 per 2. Tu yang pertama tu. Okey. Tu anak panah yang pertama. Okey. Buat kurungan lah. Tambah E negatif 3 per 2 darab anak panah yang kedua iaitu 3E negatif 3 per 2. Okey. Kakak ni okey tak? Ikut tak? Faham tak? Tolak. Okey. Yang last tu kena tolak. Ni, tolak. Ni tambah. Ni. Okey. So, dalam kurungan E negatif 3 per 2 darab lagi sekali 3E negatif 5 per 2. Tutup kurungan. Okey. Sudah. Apa nak buat pula ni? Okey, yang ni selalunya apa yang saya akan buat adalah saya akan bagi yang mana base sama, kita sekalikan lah. Okey. Macam ni kita buat yang ni dulu. Jadi A negatif 3 per 2 tambah 1 per 2. Okey. Tambah 3A negatif 3 per 2. Tambah jadi negatif 3 per 2 kot lah. Kita buat ikut kurungan bagi kurungan lah. Okey. A ni atas dia ada yang ni. A ni ada atas yang ni. So kita tambah-tambah jadi tambah tolak jadi tolak lah. So kita buat kurungan bagi kurungan juga. Tolak. Ini pun sama jadi 3A negatif 3 per 2. Sebab tambah tolak jadi tolak 5 per 2. Okey. Ni pun sama ni kurungan ni. Jadi yang ni yang kat sini, yang ni yang kat sini, yang ni yang kat sini. Okey. Lepas tu kita selesaikan yang atas tu. Okey, yang kuasa tu. Kita akan dapat apa? Kita akan dapat A kuasa negatif 3 tambah 1 dapat negatif 2. Negatif 2 bahagi 2 dapat negatif 1.
tambah 3 ni confirm dah. A dulu. A ni akan jadi negatif 3 tolak negatif 3 dapat negatif 6. Negatif 6 bahagi 2. Dapat negatif 3. Okey. A negatif 3. Tolak 3 dah confirm. A pun dah confirm sebenarnya. Jadi yang atas tu negatif 8 per 2 dapat negatif 4 lah bagi Okey. Tak. Boleh ke tinggal macam ni? Boleh. Tapi saya kata tak cantik buat negatif. Jadi akan jadi yang jawapan akhir awak bagi cantik. Okey, jawapan cantik 1 per A tambah 3 per A kuasa 3 tolak 3 per A kuasa 4. Okey. Okey. Boleh ikut? Okey. Boleh. Boleh ikut Ini yang paling ni lah. Saya harap awak boleh buat sendiri lah. Saya sebenarnya nak tengok awak boleh buat ke tak. Awak boleh buat ke tak boleh buat. Tapi saya tak boleh. Tak ada cara lagi. Ada orang suggest buat kuis lah apa. Admat susah buat kuis. Kalau Mac modern mungkin boleh. Kita ada soalan-soalan objektif. Admat ni kalau saya nak buat macam quizzes ke apa. Dia sangat tidak sesuai. Sebab Admat dia tidak menghentikan jawapan sebenarnya. Awak setuju tak dengan saya? Admat dia bukan pentingkan jawapan. Dia pentingkan tu jalan kerja. Jalan kerja kita panjang-panjang. Jadi kalau saya bagi soalan objektif pakai apps ke pakai internet ke, dia sangat tidak berkesan lah. Awak boleh tembak je ABCD kan. Tak buat tak kira pun. Tembak je ABCD. Jadi saya tak prefer sangat Admat buat quiz-quiz macam ni. Jadi sebab tu kalau saya bagi kerja, macam baru ni saya bagi kerja Tekatan 5 ada ramai juga hantar. Saya write, saya bagi balik. Jadi Tekatan 4 kurang sikit sebab saya rasa mungkin sebab volume soalan banyak. Mungkin dia tak boleh nak. Macam Tekatan 4, 5 saya bagi 2 soalan, 4 soalan. Ramai yang buat, ramai yang hantar lah. Jadi saya ingat Tekatan 4 pun macam tu lah. Saya kena bagi sikit-sikit je. 4 soalan, 3 soalan. Dia buat, hantar angkat gambar hantar kat saya. Saya semak terus. Okay. Baik. Selesai dekat tu, kita pergi nombor 3. Tadi 1, nombor 2, okey. Nombor 3 selesai. Nombor 3 baru nak masuk lah ni. 3A. Okey, yang ni kita punya bisnes lah. Banyakkan soalan SPM, banyak keluar-keluar soalan-soalan basic macam ni lah. Okey, tapi ni soalan simple. Kita soalan buku teks kan. Soalan buku teks. 4 kuasa 3A tolak 2. Macam ni ke soalan dia? Ke macam mana? Ini je ke? Ada lagi. Ada lagi? Macam mana? Tak, saya nak kena tengok buku teks. Buku teks dekat mana? Oh, dalam tab saya lah. 4 kuasa 3A tolak 2 sama dengan 64A per pagi. Oh, dia panjang Alright. Sama dengan apa tadi? Aida? 64A 64A? 64 kuasa A. Aduh. Sekejap. Bagi saya tengok soalan tu. Kita tengok. Muka surat apa buku soalan ni? 92. 92. Mana 92 ni? Sekejap tengah cari soalan. Hukum. Mana soalan ni? 92. Ni soalan apa? Ni dah 92. Okey. Ni soalannya. 4A dia 64A per 16. Okey, betul ya? So, apa saya boleh buat ni? Alamak, saya nak buat ni. Saya akan buat ni lah. 4 kuasa 3 A. Okey, yang ni saya salin balik. 4, 3 A tolak 2 per 4 kuasa 2. Faham tak saya buat apa?
64 ni, dia sama dengan 4 kuasa 3. Okey. 4 kali 4 kali 4 dapat 64. Okey. Jadi, saya tulis 4 kuasa 3 ni kat sini. Setakat ni okey? Faham? 4 kuasa 3A per 16 saya tulis 4 kuasa 2 lah. 16 Lepas itu, lepas tu saya nak buat apa pula ni? 64. Soalan dia tanya apa ni? Dia suruh buat apa? Cari nilai A ke apa? Mana soalan tadi? Tunjukkan bahawa. Oh. Patutlah saya confuse tadi dengan soalan. Tunjukkan bahawa. Baik. Sebenarnya soalan ni. Sebenarnya soalan ni. Dia nak kita yang belah kiri dapat yang belah kanan. Tu maksud dia. Faham maksud dia? Saya silap Saya kena baca soalan. Saya buku kat lain ni kat apa? Saya punya soalan dekat skrin lain. Okey. Soalan tu kata apa? Tunjukkan 4 kuasa 3A tolak 2 sama dengan 64A per 16. Maknanya apa? Sebenarnya kita kena tunjuk. Kita kena buat yang belah kiri. Kita kena buat yang belah kiri ni. Dan akhir bila kita dapat jawapan akhir, kena pastikan dapat jawapan ni. Tu maksud dia. Jadi, yang ni 4 kuasa 3A tolak tu kan saya kata tadi jadi 4 kuasa 2. Ingat tak saya kata kalau dalam kurungan kita bagi jadi macam tu. Okey. Kalau apa kuasa tu kita panggil Ghostan formula kan. Lepas tu boleh kerana benda ni 4 kuasa 3A ni kita boleh dia tulis sebagai 4 kuasa 3A per 4 kuasa negatif 2 macam ni. Okey, yang mana jawapan tu akan dapatlah sama macam bawah ni. Macam sebelah sana tu. Jadi 64 kuasa A per 16. Ataupun sebenarnya kita dapatkan jawapan kat sini 1 per 16. So dia turun bawah. Okey. Yang ni jadi kuasa 2 saja. Sebab ni kan atas. Ni atas. Ni kat atas kan. Ni duduk kat atas. Bila dia turun di bawah, hilanglah negatif tu. Boleh faham? Boleh. Jadi, samalah yang sebelah ni. Itulah maksud tunjukkan bahawa tu dua. Jadi, belah kiri awak buat dapat jawapan belah kanan. Boleh faham? Boleh. Baru saya faham tadi macam mana soalan minta lah. Okay, soalan yang kedua pula dia minta soalan B lah. Soalan B, dia nak jawapan akhir kita macam tu pula. Apa saya buat lagi. Dia bagi kita 9 kuasa 2A tambah 2. Okey. Dia nak kita jadikan jawapan akhir berapa tu? 81. Dalam kurungan 81. Kuasa A. Kuasa A. Masih dah. Okey, jadi apa yang kita buat? Kita akan buat belah sini sampai dapat jawapan belah kiri. Jadi 9 kuasa 2A tambah kita buat apa? Kurungan 9 kuasa 2 macam tu. Okey. Setakat ni faham apa saya buat? Faham. Okey, tambah kita akan buat kurungan. Lepas itu base dah sama. 9 kuasa 2 dah dapat 81. Dapat jawapan terus lah kan? 9 kuasa 2 tu bukan 81A. 9 kuasa 2 tu bukan 81. Dah sama. Siap? Okey. Kedudukan depan belakang tu tak kisah. Sama je. A, B, B, D sama je. Okey. Setakat ni okey? Okey. Okey nah. Baik, saya buat soalan C yang last ni. Soalan C. Soalan C dia bagi 7 kuasa 3A tolak 4. Yang mana kita nak jawapan akhir kita adalah 343 kuasa A per 2401. Okey, yang ni dia nak jawapan akhir. Okey, so macam saya kata tadi lah, kita buat yang belah kiri sampai dapat belah kanan lah. 7 kuasa 3A
7 kuasa negatif 4. Okey. Jadi saya boleh tulis macam ni, 7 kuasa 3A per 7 kuasa 4. Daripada keadaan negatif tadi, saya turun bawah jadi positif. So, yang ni 7 kuasa 3 dapat 343. 7 kuasa 4 kan buatkan 42, 401. Sama macam atas. Tekan saja kalkulator. Okey. Okey. Okey nah. Baik, soalan nombor 4 ni ada satu je. Soalan patutnya soalan ni kena banyak sikit lah soalan nombor 4 ni. Saya bagilah soalan lain yang sama macam tu. Baik, dia kata apa soalan nombor 4? Dia kata, tunjukkan bahawa 4x tambah 2 tambah 4 kuasa x tambah 1 tambah 4x boleh dibahagi tepat dengan 7. Bagi semua nilai positif x. Yang ni kan, kita nak buat soalan macam ni kan. Kita kena buat macam biasa, macam mana kita buat. Dan akhir sekali awak tunjuk satu contoh macam ni macam nak buat kan. Mungkin ada contoh lah kat atas tu kot. Ada kan? Kat buku teks ada contoh kan? Saya pergi kat buku teks. Ni. Ni. B. Nampak tak ni? Contoh ni. Okey. Jadi kan, dia bagi contoh ni, dia buat macam mana kita buat sebenarnya. Dia buat sebiji macam kita buat. Okey, dia buat sama saja. Beza dia adalah, dia akan mencari nombor kat sini, dia akan tambah, dia akan dapat satu nombor. Kat sini dia akan dapat 325 dan 325 tu dia boleh tak bahagi dengan 25. Okey, ataupun apa yang soalan tanya lah. Soalan tanya boleh tak dia dibahagi tepat dengan berapa kan? Jadi kalau dia kata 25 yang ni, 325 tu bagi 25. Dapat tak? Tepat. Tak ada perpuluhan tak? Itulah jawapannya. Macam soalan yang kita nak buat sekarang ni pun samalah. Kita buat dulu macam biasa, iaitu kita ghostkan formula. Okay, saya tunjuklah satu-satu. Saya ghostkan formula jadi 4x 42. Okey. Tambah 4x 4 apa? Kuasa 1. Tambah 4x. Okey, setakat ni okey? Okey. Semua ada 4x, 4x, 4x. Nampak tak? Pasal tak? Semua ada 4x, 4x, 4x. Kita nak buat apa sekarang? Seorang beritahu saya. Semua ada 4x tu. Betul ya? Kita faktorkan. Very good. Jadi semua ada 4x tu. Jadi kita keluarkan 4x. Okey, kita keluarkan 4x tu. Jadi kita akan dapat kat sini yang belen-belen ni 4 kuasa 2 tambah 4 kuasa 1 tambah 1. Okey, jangan lupa 1 tu. Sebab dia ada 3 part kat sini kan. Kalau awak perasan dia ada 3 part, 3 bahagian kat sini. So nombor kat sini kena ada 3 jugalah. Sebab awak darab dalam, awak dapat atas. Okey, awak darab dalam kurungan tu, awak dapat kat atas. Okey. Jadi, lepas tu apa saya akan buat adalah saya akan tambah. Okey, 4x ini. 4 kuasa 2 dapat 16 tambah 4 tambah 1. So, 4x kuasa x. 16 tambah 4, 20. So, 21. Soalan tanya tadi, dia boleh bagi dengan berapa? Gandaan bagi berapa? Soalan? 7 kan? Boleh bagi tepat dengan 7. Jadi 21 boleh bagi dengan 7 tak? Boleh. Boleh. Jadi maknanya apa? Maknanya boleh. Maknanya boleh lah. Boleh dibagi. Oleh sebab 21 ialah gandaan bagi 7. Maka 4x plus 2 plus ni semua soalan ni balik. Boleh dibagi tepat dengan 7. Itu je lah. Okay. Mari kita try lagi soalan yang macam ni. Tak saya cari buku lain ada tak? Takkan nak try satu je kan? Buku lain berlambak-lambak soalan. Okey, mari kita try soalan ni. Soalan ni semua orang tak soalan ni bukan buku teks ni, soalan saya cari dalam buku . Yang ni soalan dia 2pi tambah 2 tolak 2 kuasa pi.
tambah 2P plus 3. Okey. Boleh dibahagi tepat dengan boleh dibahagi tepat dengan 11. Okey. Tunjukkan dia boleh dibahagikan. Okey. Dekat sinilah tunjukkan. Tunjukkan 2P plus 2 tolak 2P tambah 2 kuasa P tambah 3 boleh dibahagi tepat dengan 11. Okey. So, saya bagi waktu seminit buat dulu boleh? Boleh tak? Boleh. Buatlah, InsyaAllah. buatlah seminit. Buat tu ghost town formula. Oh, siapa dah tu? Boleh. Dapat Boleh? jawapan 11. 2P Dapat apa? plus 2P Dapat jawab dalam 2P kurung dalam kurungan? 11. Ui, tepat lah. Bagus ya Aida. Orang lain dapat tak Walin? Dapat. Dapat lah? Fatin dapat? Dapat. So, ada yang tak dapat tu malu-malu nak cakap. Okey, kita tunjuk je lah kan. Tunjuk laju-laju. So, awak patutnya awak akan dapat 2P. Lepas tu 2 tolak 2P tambah 2P 2 kuasa 3 macam ni lah. Patutnya awak dapat. Okey, lepas tu awak akan dapat 4 2P tolak 2P tambah 8 2P 2 kuasa P lah. Lepas tu saya faktorkan 2P, saya akan dapat 4 tolak 1 tambah 8. So saya akan dapat 2P 11. Okey, so ni jawapan dia. So, boleh dibagi tepat dengan 11. Ni 11. Memang boleh ya. Okey. Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh. Bagus, bagus. Saya nak tengok buku teks ada apa lagi. Okey, kita dah buat semua soalan ni. Kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan indeks. Okey, ni poin penting ni. Okey, awak tengok ni. Jika E kuasa M sama dengan E kuasa N, maka M sama dengan N. Contoh dia mudah macam ni lah. Kalau E dah sama dengan 10. Kan? Maka E sama dengan X. Jadi agak-agak apa tu? X sama dengan berapa? Siapa nak jawab? Dah ni A kuasa 10, ni pun A atas sama. A sama dengan A kuasa 10 sama dengan A kuasa X. Jadi A kuasa X tak ada 10 lah. Okey, tu yang maksud dia. Okey, mari kita try tengok soalan lah. Terus tak payahlah tengok apa tu. Contohlah. Dah pukul 10 dah ni. Baik. Soalan dia. 4X tolak 4 kuasa X tolak 1 tu sebenarnya. Okey, jadi saya pakai skrin lain lah. Yang ni ya, senang. Tak nampak. Tak ada ruang nak tulis. Okey, saya saring balik soalan iaitu 4X tu sama dengan 8X tambah 3. Baik, ni soalan. Betul lah soalan lah?
So, dia mestilah nak cari nilai X. So, apa saya akan buat adalah saya akan bagi base awak kan. Awak buat soalan macam ni kan. Awak mesti kena bagi 4 dengan 8 ni jadi base sama. Okay. Barulah boleh kiri dengan kanan kena sama. Boleh dapat sama. So, apa saya akan buat adalah 2 kuasa 2 X tolak 1 sama dengan 2 kuasa 3 X tambah 3. Okay. 2 kuasa 2 ni adalah sama dengan 4. 2 kuasa 3 ni adalah sama dengan 8. Okay, sama dengan 8. Okay, saya ulang balik. Saya ulang balik. Saya ulang balik. Okay, 4 dengan 8 ni saya kena bagi base sama. Okay, jadi 4 tu saya boleh tulis sebagai 2 kuasa 2. Okay, X tolak 1 tu saya tulis je lah balik. Dah memang ada. Sama dengan 8 tu saya boleh tulis 2 kuasa 3. Okay, dalam kurungan X tambah 3. Sama macam saya kata tadi. X tambah 3 tu memang dah ada. Okay. Oleh kerana sini dah 2, sini pun dah 2 sama, maka bolehlah saya katakan 2X tolak 1 ni sama dengan 3X tambah 3 sama. Okay. Jadi kembangkan dapat 2X tolak 2 sama dengan 3X tambah 9. Jadi 3X tolak 2X negatif 2 tolak 9. Jadi sini jadi X, sini jadi negatif 11. Okay, jadi X awak adalah sama dengan negatif 11. Ada soalan? Okey ke tak okey? Faham tu? Faham. Okey, faham. Baik, yang ni A. B pula. B dia bagi soalan 3X tambah 3 tolak 3X tambah 2. Sama 2 je. Berbulat je dia bagi kan. Okey, jangan takut, jangan gentar. Awak nampak macam tu, kita akan buat apa? Kita akan ghostan formula. Ingat tak saya cakap awak nampak sini kita buat 3X 3 kuasa 3. Nampak ni ghostan formula. Okey, sebab dia tambah kita darab lah. Okey, lepas tu sini tolak. Jadi 3X 3 kuasa 2. Sama dengan 2. Okey, setakat ni okey ke tak? Okey, nampak tak apa yang sama? 3X lah. 3 kuasa X tu sama. So, apa saya akan buat? Saya akan faktorkan 3 kuasa X dalam kurungan 3 kuasa 3 ni buat apa Tulis 3 kuasa 3 dulu lah. 3 kuasa 3 tolak 3 kuasa 2. Okey, awak nak selesaikan boleh, awak nak tulis macam ni pun boleh. Tapi nak cepat selesaikan jela kan. 3 kuasa 3 tu 27. Tolak 3 kuasa 2 tu berapa? 9. Yes. Ui, siapa yang menyanyi tu ada? Tak tahu. Oh, bosan gila tu. 27 tolak 9 berapa tu? Siapa yang nyanyi tadi tu? Cuba jawab. 27 tolak 9 berapa? 18 kan? Jadi sini awak dapat 18. Sini awak dapat 3X. Sini awak dapat 2. Lepas tu 18 tu boleh pergi bawah lah. Sebab 18 kan dia darab tu. Di sini boleh bawah 3 kuasa X. Okey. Awak boleh potong jadi 1/9. Sini 3 kuasa X. Okey. Sini boleh 3 kuasa 2 sama dengan 3 kuasa X. Saya nak kena bagi base sama tu. Sebab tu saya tukar ni pergi sini Saya nak bagi base sama. Okey, jadi 3 kuasa negatif 2, 3 kuasa X. Nampak tak? Saya buat naik balik. Supaya bila dia buat naik, jadi negatif lah. Duduk bawah jadi positif. Banyak kali saya ulang tu ni Jadi X awak akan sama dengan negatif 2. Sebab ni sama. Okey ke tak okey? Kan saya nak ulang balik. Okey ke? Saya teruskan ke? Nak ulang balik? Oh, tak ada jawapan tu. Maknanya saya akan teruskan lah kot. Baik, C.
Tak best lah color ni. Color merah. Baik, soalan C. Ada berapa soalan lagi? Sana saya tengok berapa soalan lagi. Oh, ni soalan terakhir lah C. Okey. Baik. Jadi soalan C dia bagi yang ni sahaja. 8 X kuasa negatif 3 tolak 3 sama dengan 4 kuasa 2X per 64. Okey. Agak-agak nak buat apa? Yang bahagian ni nak buat apa dulu? Bagi macam ni lah. 2 kuasa 3. X tolak 3. Okey, 2 kuasa 3 tu 8. So, saya tulis 2 kuasa 3. Sama dengan 4 tu saya boleh tulis macam ni. 2 kuasa 2. 2X tu 2X lah kan. 64 tu boleh tak saya tulis 2 kuasa berapa? 2 kuasa berapa dapat 64 eh? 2, 2, 4, 2, 8, 8, 2, 16, 16, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 64. 6 lah, 2 kuasa 6. Okey, 2 kuasa 6 saya boleh dapat 64. So, semua base 2. Okey, patutnya dah kerja kita dah jadi senang lah. Jadi 2, saya kembang siap-siap. Saya akan dapat 3X tolak 9 sama dengan 2 kuasa 4X per 2 kuasa 6. Okey. So, macam mana? Apa saya nak buat lagi ni? Boleh buat macam biasa lah. Iaitu yang ni awak boleh tulis balik 2 kuasa 3X tolak 9. Yang ni awak boleh tulis 2 kuasa 4X tolak 6. Okey. Yang ni naik atas. Jadi tolak 6 lah. Okey, sebab ni dah sama dengan sama. So, awak boleh tulis je balik 3X tolak 9 sama dengan 4X tolak 6. So, 4X tolak 3X negatif 9 tambah 6. Yang ni jadi X. Yang ni jadi 6 tolak 9 negatif 3. Jadi X awak adalah 3. Okey. Harap ada seorang dua duduk jenis cek belakang lah. Jawapan belakang betul tak betul cikgu buat kan. Okey. Baik, soalan jenis masalah ni senang je. Kalau awak kata susah, saya tak tahu. Kata mungkin awak malas baca ke apa ke. Kan setengah orang dia tengok soalan, oi panjang benar ni. Sebiji bola bla 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 ni. Kan? Terus tak mau buat lah. Kalau awak tanya, awak cakap tu rugilah. Soalan ni senang sebenarnya. Dia dah bagi je kat situ. Apa tu? Sebiji bola dilepaskan pada satu ketinggian h/cm dari permukaan bumi. Bola itu akan melantun 90% daripada ketinggian asalnya apabila bola menghentam permukaan bumi. Buih. Okey, maksudnya bola tu satu bola pingpong ke apa dilepaskan. Maksudnya dia melantun 90% tu maksudnya bila hang lantun bola, dia akan naik balik kan? Tetapi point yang kita lepas tu dia tak sampai dah situ balik. Kalau awak lepas bola sampai ke tanah, dia naik balik sampai point yang awak lepas tadi, itu 100%. Yang ni dia kata 90% maksudnya tak sampai tempat tadi lah. Okey. So dia kata 90% je. Maksudnya lagi 10% tak sampai. Okey, ketinggian bola itu selepas apa namanya, L tu lantunan lah. Maksudnya makin banyak lantunan, berapa banyak dia punya ketinggian dia lah. Okey, ketika bola dilepaskan tu, berapa ketinggian dia? Okey, kita cari soalan 2A. Kita salin dia punya rumus yang dia bagi tu. Apa? H sama dengan 10 kali dengan 0.9 L. Betul lah dia bagi yang ni? Betul. Dia bagi yang ni dia punya rumus kan. Dan dia bagi tahu pula L tu lantunan kan. Jadi kalau lantunan tu kosong maknanya apa? Saya ganti je lah 10 kali 0.9. Lantunan tu saya gantilah dengan kosong. Awak tekan je regulator. Saya pening kepala. 0.9 kosong tu sebenarnya dapat 1 kan. Jadi 10 tu jawapan dia. Okay, maksud ketinggian dia 10 cm. Okay.
Soalan kedua dia tanya, yang tadi tu dia kata ketika bola itu dilepaskan. Maksudnya kosong lah masa tu, lantunan dia kosong lagi. Sekarang ni selepas 10 kali dia lantun. Berapa tingginya dah sekarang? Okey, soalan B. K sama dengan 10 kali 0.9 L. Yang ni dia punya rumus. Sebab dia kata dah 10 kali lantun, dah tinggi berapa? Maksudnya makin sikit lah satunya kan. Jadi 0.9 ni, L ni awak gantilah dengan 10. Tekan je lah calculator. Dapat apa? Tekan je. Berapa dapat? Berapa? Tak ada orang tekan calculator. Alamak. Saya dah tekan ni. Umur ni nak belajar. Tak mandi ke apa ke? Buka ni. 3.867. Lah. Berapa? Betul lah. 3.4868. 3.487. Boleh? 3.87. Siapa tu? Kembar ke? Asyik saya kenal suara. Okey. Terima kasih lah kan. Ni dua jawapan. So janganlah rasa form 5 ni saya kesian juga sebab awak tak ada soalan kan. Tapi rajin darab, tak apalah. Baik. Sekarang saya nak pergi kepada apa yang ada lagi. Tak ada apa dah lah pun. Habislah latihan intensif. Lepas ni masuk cert dah. Cert ni saya nak masuk kelas akan datang. Kelas akan datang, form 5 tak payahlah. Cert tak ada. Okay. Tapi lepas cert ni, kita akan masuk logarima. Logarima form 5 masuk boleh lah. Form 5 suka buat logarima ni. Saya harap form 4 pun sama lah. Okay, siapa lah. Cert pun banyak lah. Jadi saya ingat satu kelas saya akan buat cert lah. Satu hari. Banyak juga cert ni. Nak cerita cert pun panjang. Okay. Jadi untuk tingkatan 5 takat tu saja. Kalau tingkatan 4 saya minta awak buat latihan intensif ni. Okay, kita ada banyak soalan. Tapi itulah bila banyak soalan saya tak ada nak semak. Macam ni lah. Saya nak awak boleh hantar kat saya. Keboleh hantaran awak kat saya tu saya perlukan soalan yang tak banyak. Kan? Jadi kan saya nak awak buat tingkatan 4 lah. Awak tolong buat hantar gambar dekat saya. Saya akan semak. Jadi, tolong buat soalan yang susah sikit lah. F, Cik Fazli, EF, 2, 3, 4. Cukup 5 soalan. Boleh tingkatan 4 okey? Yang satu tu yang mana tu? Yang nombor 1 tu. 1 EF. Nampak tak dekat skrin? 1 E, 1 F, 2, 3, 4. Tolong buat hantar gambar kat saya. Satu-satu gambar ni. Satu soalan satu. Saya senang nak semak. Faham lah? Dah telefon siapa pula dah bunyi ni. Okey, saya ulang balik. Tolong buat soalan ni untuk tingkatan 4. Buat satu-satu ni maksudnya takat gambar satu soalan satu. Hantar kat saya. Jangan awak buat semua satu page. Kata kajang lah awak tangkap semua. Oh, jenuh saya nak tengok kan. Jadi awak hantar satu-satu supaya senang saya semak. Right. Terus. Dan kalau boleh hantar pakai Telegram lah. Paling cantik kalau pakai Telegram lah. Pakai WhatsApp payah lah saya nak semak. Okay, pakai Telegram. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh, hantar je lah. Tak apalah, saya berusaha. Okay. Takat tu saja dulu. Untuk tingkatan 5, saya akan jumpa hari Rabu nah. Boleh nah? Okay, hari Rabu saya akan masuk tajuk baru tau. Ke barang kalian. Betul kan? Okay. Saya akan bagi kerja sikit lah. Bukan kerja, macam tools.
saya punya handout yang saya nak pakai tu saya akan bagi dululah. Supaya awak boleh tengok soalan tu macam mana. Okay, macam itulah macam biasa lah. Okay. Untuk tingkatan 4, besok saya akan jumpa untuk kelas mat. Tapi tak jadi tau besok. Alamak. Saya cakap besok tu sebab jadual dia besok. Tetapi saya baru dapat je maklumat tadi. Bahawa PPD dengan sekolah kita akan buat satu kursus untuk semua cikgu. Untuk mengajar online ni apa semua ni. Mereka nak buat kursus tu besok, pagi esok. Jadi saya terpaksa pergi ke kelas itulah. Dia pun pakai Google Meet macam ni jugalah. Saya yang akan masuk kelas tu esok. Jadi mungkin kelas esok, matematik moden esok, tingkatan 4 saya akan tunda ke hari Khamis. Boleh nak? Boleh. Nanti saya hantar jadual balik lah. Saya revise jadual. Okey. Baik. Sebelum saya tamatkan kelas, saya nak tangkap gambar boleh? Mandi ke tak? Mandi. Boleh ke tangkap gambar? Takutlah korang tak mandi lah. Sekejap lah. Sekejap. Okay. Saya nak stop recording dulu. Okay, boleh on kamera.